Pesuruhjaya PAS Selangor, untuk teman-teman PAS yang saya hormati yang hadir pada malam ini. Pesuruhjaya PAS Selangor kata video tentang murtad ini tidak penting. Melihat video mengenai murtad ini tidak penting. Yang penting ialah pengundi hantu. Tuan-tuan, apa ni tuan-tuan? Apa dah jadi rasuk macam mana orang PAS yang sudah dirasuk? Macam mana parasit-parasit ini? Something like they have been hypnotized. Dah dirasuk, dah dihipnotisme. Saudara, saya tadi pergi kepada DAP. DAP tak nak Islam. DAP tak nak cerita tentang hak istimewa orang Melayu. Hak istimewa orang Melayu entrenched dalam Constitution. Artikel 153. Tak boleh dipersoal. Hak pribumi. Tetapi mereka, saudara-saudara, kalau mereka memerintah mendapat Putrajaya, daripada makalah-makalah yang kita baca, daripada wacana-wacana yang saya pernah hadir, daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh saya kepada mereka yang berada di universiti, penyelidik-penyelidik, kalau Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya, dapat menguasai Putrajaya, bila mereka duduk di kursi-kursi empuk Putrajaya, perkara yang pertama antara agenda awal yang mereka buat, menjadikan Malaysia daripada negara demokrasi berubah kepada menjadi negara republik. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu pada teman-teman India yang hadir pada malam ini, teman-teman orang Cina keturunan Tionghoa yang hadir pada malam ini, teman-teman orang yang bukan Islam yang hadir pada malam ini. Saudara-saudara, kalau Malaysia ini dijadikan republik, saudara-saudara, gerhana matahari, gerhana bulan ini buat beratus-ratus tahun yang akan datang. Tak tahulah masjid itu boleh berfungsi atau tidak di bawah republik. Tak tahulah surau boleh berfungsi atau tidak di bawah republik. Tak tahulah sekolah agama boleh berfungsi atau tidak di bawah republik. Tak tahulah anak kita boleh belajar fardu ain atau tidak di bawah republik. Tak tahulah raja ada lagi tak di bawah republik. Tak tahulah Melayu ada lagi tak di bawah republik. Tak tahu kebebasan agama akan ada di bawah republik. Saudara-saudara, ini fundamental, the big question, very very big question. Dan perkara ini akan berlaku hanya kira 3-4 bulan daripada sekarang. Saya nak bagi tahu teman-teman di Mentari, teman-teman di Kampung Gandhi, teman-teman di Taman Universiti yang dekat dengan kita di Mentari ini. Saudara-saudara, perkara ini akan menjadi kenyataan kalau mereka dapat Putrajaya hanya dalam 3-4 bulan daripada tarikh pada malam ini. Saudara-saudara kena ingat, tuan-tuan, kita kena ingat apa akan jadi kepada kita. Kita akan mati dalam setahun 2 tahun lagi agaknya. Anak mengganti kita akan hidup lebih lama daripada kita. Cucu yang mengganti kita akan hidup jauh lebih lama lagi daripada kita. Bayar. Kalau kita suffer, mereka lagi suffer. Kalau saya suffer, anak saya double suffrage. Kalau anak saya double suffrage, cucu saya triple suffrage. Inilah yang kita mesti fikirkan. Saudara-saudara, yang kedua tentang PKR. Apa halangan daripada PKR? Ustaz Hasan Basri sudah menyebutkan. Dari segi PKR, apa halangannya? Halangan PKR yang pertama, tuan-tuan, bila sebut kita nak jadikan Islam, kita nak tonjolkan Islam, nak agungkan Islam, IMR, Islam, Melayu, Raja. Bila kita sebut tentang Islam, Islam itu berdiri di atas 3 puncak. Pertama ialah akidah. Akidah, tuan-tuan dan puan, masuk Kristian melibatkan akidah, datang menggugurkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah melibatkan akidah. Buta tauhid melibatkan akidah. Buta, tuan-tuan, buta mengenai keesaan Allah menyebabkan berkaitan dengan akidah. Hidup, tuan-tuan, kejap nampak Allah, kejap tak nampak Allah, kejap nampak Nabi, kejap tak nampak Nabi, kejap nampak Quran, kejap tak nampak Quran. Akidah. Yang kedua ialah syariah. Syariah artinya peraturan-peraturan hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala.
yang mesti dijalankan untuk menentukan masyarakat di Desa Mentari, masyarakat di Blok 4, 5 dan 6 ini, masyarakat di tempat-tempat yang lain, Bandar Sunway dan di mana-mana juga yang berhampiran dengan kita, hidup dalam rukun damai sejahtera, kasih sayang, kecintaan, kerana kita diikat oleh syarak, hukum syarak, syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, ini komponennya yang saya nak sebut berkaitan dengan PKR. Apa yang ketiga dalam Islam? Tonggak yang ketiga, panji-panji yang ketiga ialah akhlak. Bayang pimpinan PKR, akhlak pimpinan PKR, akhlak penasihat PKR, akhlak ketua umum PKR, akhlak timbalan presiden PKR. Bayang tuan-tuan dan puan, Nala Karupan dan teman-teman tuan-tuan berhimpun buat kali ketiganya buat press conference minggu lepas. Semua yang dulu di dalam PKR keluar, pimpinan-pimpinan besar mengilingi Datuk Nala Karupan menghadapi media. Apa dia kata? Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak saman saya 100 juta, dia boleh saman saya, tingkatkan lagi, bukan 100 juta, 500 juta. Tuan bayar. Datuk Nala Karupan mengatakan saman saya 500 juta. Yakinnya dia, bahan bukti yang dia ada untuk mensabitkan Ketua Umum Pakatan untuk PKR, penasihat PKR, Ketua Pembangkang, yakinnya dia, bukti-bukti yang dia ada, gambar-gambar yang dia ada, video-video yang dia ada, dan dia sendiri pemandu keretanya setiap hari Rabu, setiap hari-hari yang lain. Bila mereka inginkan, bila orang ini inginkan tuan-tuan dan puan, untuk memuaskan nafsu syahwat itu, saudara tidak berjawab. Dia kata nak saman 100 juta, sampai sekarang tak di-file lagi. Apa dia kata tuan-tuan dalam blog saya baca? Dia memilih untuk diam, tak menjawab. Dia kata dia mendiam. Saya harap blog-blog itu tak betul melaporkan yang sedemikian, menggambarkan dia tidak akan menjawab, dia akan mendiamkan diri. Dia akan menjawab selepas PRU ke-13. Saudara-saudara, yang nak dijawab ni bukan perkara kecil. Yang nak dijawab ni bukan perkara berkaitan dengan sampah yang tak dikutip di Desa Mentari. Bukan, itu kecil. Yang nak dijawab bukan tersumbatnya longkang-longkang yang ada di sekitar rumah-rumah pangsa, apartmen-apartmen ini. Itu kecil. Yang nak dijawab bukan kerana padang permainan ini semakin hari semakin sesak. Yang nak dijawab bukan kerana padang permainan ini tidak dimaintain dengan baik. Itu kecil. Yang nak dijawab, Datuk Nala Karupan kata, engkau jawab, engkau bisexual ke engkau tidak bisexual? Engkau jawab. Engkau jawab. Kalau engkau bisexual, engkau tidak boleh jadi Perdana Menteri. Macam mana jadi Perdana Menteri? Pintu depan masuk, pintu belakang masuk. Tak, saya tidak ada poin baru tuan-tuan dan puan. Poin ini dah sejak 2000 tahun-tahun 1998 dah poin ini tuan-tuan dan puan. Ditimbulkan oleh Nala Karupan, ditimbulkan oleh teman-teman yang lain, ditemukan oleh saudara Anwar juga, pembantu khas pribadi kepada PKR, ketua PKR, ketua umum PKR. Bayang tuan-tuan, saya tak mau mendetailkan lagi. Saya dinasihatkan tidak pergikan mendetailkan lagi perkara-perkara ini. Tapi saudara, soalan-soalan besar dia kena jawab. Timbalan presiden PKR kena jawab. Mana dapat duit sampai 8.5 juta untuk beli saham tahun 1992, 1994? Saham nama dia, saham nama isteri dia, saham nama adik ipar dia. Mana dapat duit? Ketika itu gaji dia 2,000 ringgit. Mana dapat duit? Mana dapat duit?
Saya nak tanya tuan-tuan, sehingga hari ini surat khabar kita baca, dia kata dia tak jawab, dia tidak akan jawab. Dia tidak akan jawab. Saudara jawab di peti undi nanti, saudara. Saudara akan mewakili dia, orang Desa Mentari, orang Taman Petaling Utama, orang daripada PJS 4 akan menjawab di peti undi. Bila tuan-tuan menjawab di peti undi, untuk DAP jangan sekali-kali undi DAP. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Untuk PKR kecuali seorang tu saja, jangan undi PKR. Boleh ke tak boleh? Selagi dia tak menjawab, tuan-tuan dan puan saya, dia tuduh Najib, Perdana Menteri berbagai-bagai. Najib dah sumpah, tuan-tuan. Najib dah angkat sumpah laknat. Bismillahi wa billahi wa tallahi. Saudara-saudara, dia dah sumpah laknat. Saiful sudah sumpah laknat. Tapi orang yang akan dilaknat Allah ni dah sumpah laknat ke belum? Bayangkan, dia kawan saya, sama belajar, sama kursus, sama masuk, sama keluar universiti, kawan karib, sahabat. Tapi saya tidak boleh meneruskan persahabatan selagi dia tak menjawab perkara-perkara ini. Setidak-tidaknya disumpah laknat. Bismillahi wa billahi wa tallahi. Saudara, dia tak mau. Pasal apa dia tak mau? Saya pun tak buat, Perdana Menteri tak buat, dia tak buat. Dia ajukan, tuan-tuan, satu masa dahulu bila kes dia timbul dalam mahkamah, hari-hari tuan-tuan rakyat di seluruh negara kata bersumpah laknatlah, bersumpah laknatlah. Bereskan, selesaikan, habiskan kes ini. Ambil balik pandangan rakyat, ambil balik sokongan rakyat, bersumpah laknatlah. Sampai sekarang tak ada. Dan saya heran kalau betul lah yang ditulis oleh blog-blog. I hope it is not true what is being written in the blogs. Dia mengatakan dia akan menjawab setelah berlangsungnya PRU yang ke-13. Itu DAP, itu PKR, PAS sekarang. Salah seorang daripada pimpinan PAS bulan lepas saja menyebutkan dalam satu wacana yang saya ulang di mana-mana. Kalau kerana saya berbicara di tempat yang berbeza, minta maaf, saya ulang. Kalau ada orang yang mengikuti ceramah ini daripada di mana-mana, minta maaf kerana ulangan ini berlaku. Tapi saya menganggapnya, tuan-tuan, orang yang pertama datang sini kali pertama, sebab itu saya ulang sedikit. Saudara-saudara, PAS, seorang pemimpinnya yang termasuk dalam kumpulan Persib, ahli Parlimen Kuala Selangor, apa dia kata? PAS bersedia menerima orang yang memegang jawatan timbalan Presiden PAS nombor 2 dalam parti terdiri daripada mereka yang bukan Islam. Masya Allah. Saya nak tanya teman-teman PAS di sini. Saya nak tanya teman-teman PAS di sini. Tuan-tuan sokong ke yang mengatakan PAS bersedia menerima kejawatan timbalan presiden yang atas sekali presiden, nombor 2 timbalan presiden. Saya pernah duduk di kursi nombor 3 naib presiden selama 6 tahun. Bukan naib presiden, timbalan presiden. Terdiri daripada mereka yang bukan Islam untuk memimpin sebuah parti. Nama parti itu Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Saudara, saya tak dapat bantahan daripada cawangan Desa Mentari. Tak ada. PAS tak bantah. Saya tak dengar bantahan daripada teman-teman daripada PJS 9, PJS 10. Tak ada. Saya tak dengar bantahan itu. Padahal yang diusulkannya bukan perkara kecil.
Yang diusulkannya PAS bukan kena ubah color daripada hijau menjadi kuning, itu masih kecil. Tapi bila dia mengatakan timbalan Presiden PAS boleh dipilih daripada mereka yang bukan Islam, dan kita dekat sini kita senyap, kita tidak membantah, kita tak boleh memandang kepada Presiden PAS. Bayang tuan-tuan, bayang orang yang membuat kenyataan itu, orang yang membuat kenyataan itu tak ada tindakan disiplin kepada dia. Dia mengeluarkan perkataan itu seolah-olah dia presiden. Saya nak bagi tahu, sebagai naib presiden PAS selama 6 tahun, Presiden PAS pun tak boleh buat kenyataan macam mana kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Kuala Selangor. Ahli Parlimen Kuala Selangor hanya ahli biasa dalam pimpinan PAS pusat. Nombor 2, saudara-saudara, saya tertarik dan membuat keputusan untuk masuk PAS atas 3 perkara 15 tahun yang lalu. Pertama, kerana PAS nak menegakkan negara Islam. Saudara-saudara yang di Desa Mantari sudah faham. Saya yakin Pak Muin pun sudah meletakkan, tuan-tuan dan puan, kedudukannya, posisinya mengenai negara Islam. Perkataan Islam itu negara Islam, negara yang menyambutnya Islam. Islam didahului oleh perkataan negara. Saudara ingat tak zaman Dr. Mahathir dulu? Dr. Mahathir nak menggugurkan perkataan Islam daripada mana-mana nama pertubuhan. Misal Parti Islam se-Malaysia, tuan-tuan, nak gugurkan perkataan itu menjadi Parti Malaysia, atau Parti Islam itu digantikan dengan lain-lain, Parti Hijau Malaysia. Perkataan Islam tak nak, Dr. Mahathir tak mau perkataan Islam ini. Dia ada reason dia, ada sebab dia tak mau. Saya tak mau bagi sebab dia tak mau, tapi dia nak gugurkan perkataan Islam daripada mana-mana pertubuhan, politik atau bukan politik, pertubuhan sosial, pertubuhan kemasyarakatan, pertubuhan penduduk, di mana-mana pun tidak boleh menggunakan perkataan Islam. Ketika itu saya dalam PAS dan teman-teman PAS, siang malam pagi petang kita godak Dr. Mahathir, kita lawan Dr. Mahathir. Dalam akhbar kita lawan, dalam rally macam ini, tuan-tuan, dalam ceramah-ceramah macam ini kita lawan, dalam demonstrasi kita lawan habis-habisan. Akhirnya cadangan itu Dr. Mahathir bawa kepada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja dibawa untuk meluluskan sama ada boleh atau tidak menggunakan perkataan Islam dalam pertubuhan-pertubuhan seperti Parti Islam se-Malaysia. Dr. Mahathir tak mau perkataan Islam, mesti digugurkan. Majlis Raja-Raja, Dr. Mahathir pun terperanjat dengan keputusan Majlis Raja-Raja. Pasal apa Dr. Mahathir terperanjat? Dr. Mahathir ingat Majlis Raja-Raja nak menukung cadangan Perdana Menteri, tetapi Majlis Raja-Raja menolak cadangan Perdana Menteri. Majlis Raja-Raja kata boleh diteruskan menggunakan perkataan Islam, bahkan boleh disebar luaskan lagi penggunaannya, full stop. Pasal apa ini jadi begitu? Pasal PAS bermati-matian, pemimpin PAS bermati-matian, pendukung PAS bermati-matian, ahli PAS termasuk teman-teman di Desa Mentari ini bermati-matian mempertahankan Islam itu. Tapi atas desakan DAP, atas desakan PKR, atas keinginan takut kerana menggunakan perkataan Islam tak dapat pergi Putrajaya, gugur perkataan Islam dalam negara Islam, ganti dengan negara apa? Negara berkebajikan. Saudara, negara Islam ini, buku kecil negara Islam diminta oleh almarhum Datuk Fadil Noor supaya yang berbahagia Profesor Datuk Harudin menulis buku kecil. Nama buku kecil itu Negara Islam. Saya terlibat, bukan menulis, saya terlibat mengedit
supaya buku kecil itu mengikut ciri-ciri sepatutnya sebuah buku kecil. Saya diminta sebagai salah seorang yang mengedit buku itu. Saudara-saudara, buku itu bila disebutkan ciri-ciri negara Islam, salah satu daripada ciri ciri, dia punya subset, orang putih kata subset. The main set is negara Islam, subsetnya ialah negara berkebajikan. Kecil aja, negara berkebajikan. Salah satu ciri negara Islam ialah antara itu negara berkebajikan. Atas desakan DAP, atas desakan PKR, atas desakan mau nak pergi Putrajaya. Yang kecil tadi subset negara berkebajikan menggantikan negara Islam yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu indah, yang begitu hebat diperjuangkan bertahun-tahun, hampir 60 tahun diperjuangkan oleh PAS. Siapa boleh kerja? Parasit dalam PAS. Siapa boleh kerja? Saya nak tanya teman-teman saya dekat kedai-kedai. Parasit dalam PAS. Saudara, yang ketiga tuan-tuan, saya tertawan masuk dalam PAS 15 tahun yang lalu. Selain daripada negara Islam, yang kedua ialah pimpinan ulama. Saya bukan ulama. Pak Muin kenal saya bukan ulama. Saya belajar di Amerika, bukan belajar di Mesir, bukan belajar di Jordan, bukan belajar di Saudi. Saya bukan ulama, tapi bila ada perkataan pimpinan ulama, saya tertarik, memang tertarik. Saya nak dipimpin oleh ulama, saya nak dinasihat oleh ulama, saya nak tuan-tuan ditegur oleh ulama, saya nak diasuh oleh ulama, saya nak dibimbing oleh ulama, saya nak dihala tujukan oleh ulama, saya nak bersama ulama. Tapi sekarang ini zaman Datuk Fadil Noor, ulama 70% dalam pimpinan pusat. 70%. Let me tell you, 70%. 70%. Pimpinan PAS pusat terdiri daripada ulama. 30% orang macam saya ni yang bukan ulama. Sekarang ulama hanya 30%. Parasit 70%. Macam mana nak bawa Islam? Yang saya kata awal-awal tadi, kita kena ada Islam mengubati umat, kita kena ada Islam mengubati individu, kita ada